Okay, Assalamualaikum, bersama saya WK and Sukutumus. Okay, pada kali ini saya nak bagi tugasan, itu tugasan umum. Okay, iaitu pada minggu yang kelima, iaitu bulan Jun, iaitu bermula 27 Jun hingga 2 Julai. Okay, dan tajuk adalah, okay, tajuk hari ini kita berikan seperti biasa, kita berikan kepada individu, okay, internship. Okey, pertama sekali adalah group A1, itu group Property and Engineering. Okey, iaitu pertama sekali adalah Anis. Okey, Anis Sabrina. Okey, di mana tajuk anda adalah 5 kelebihan bina rumah, okey, berbanding beli rumah siap. Maknanya kelebihan membina rumah lah. Sebenarnya benda ni anda boleh Google, okey, iaitu apa kelebihan membina rumah, okey, berbanding beli rumah siap. Mungkin dari segi harga dan sebagainya, ataupun anda boleh fokus kepada kelebihan membina rumah. Okey. Okey, seterusnya adalah Nur Hidayah. Okey. Untuk Nur Hidayah, okey, tajuk anda pada kali ini, pada minggu hadapan adalah berkenaan dengan 5 sebab, okey, kenapa wajib buat pelan rumah, okey, untuk bina rumah. Maknanya 5 sebab kenapa wajib buat pelan rumah untuk bina rumah. Maknanya kelebihan buat pelan rumah. Jadi saya rasa anda boleh Google, okey, apa kelebihan membuat pelan rumah, okey, untuk arkitek dan sebagainya. Okey, jadi anda dapatkan info lah mengenai kepentingan buat pelan rumah, okey, untuk bina rumah. Okey, ini untuk Hidayah. Okey, seterusnya adalah Natasai. Okey, untuk Natasai pula, tajuk anda pada kali ini adalah berkenaan dengan semua kos-kos tambahan yang terlibat untuk pembinaan rumah. Okay, itu tak nak saya, mungkin anda boleh Google lah sama ada sebenarnya kita explain. Okay, kos pembinaan rumah ni pertama sekali mungkinlah kita boleh fokus kepada kos pelan, kos guaman, okay, dan juga kos kemasukan api dan air. Okay, dan Natasha boleh tengok kos-kos tambahan yang lain dan juga masukkan 3 kos utama, kos tambahan ini. Okay, insyaAllah mana anda boleh Google, okay, apa dia punya kos tambahan yang terlibat lah untuk pembinaan rumah. Okey, itu untuk Natasha. Okey, seterusnya Rocket. Okey, untuk Rocket pula, tajuk anda pada minggu hadapan adalah berkenaan dengan perbezaan. Okey, pecah lot sempadan dan juga bahagian. Maksudnya perbezaan di antara pecah lot sempadan dan juga pecah bahagian. Apa perbezaan dia? Sebab kadang-kadang ramai orang confuse lah mengenai pecah lot sempadan ke pecah bahagian. Jadi okey, explain lah mengenai perbezaan dua ni. Okey, anda boleh Google dapatkan maklumat ini. Okey, seterusnya Hazikah. Okey, untuk Hazikah pula, tajuk anda adalah berkenaan dengan persediaan awal untuk pembinaan rumah. Okey, maksudnya persediaan awal ni mungkin anda boleh sentuh berkenaan dengan apa yang perlu dibuat dari segi dokumentasi ke. Lepas tu dekat tapak pula, dari segi nak clear tapak, yang mana tanah kena tambun dulu, boleh tambun dulu. Jadi apa persediaan awal sebelum start, okey, membina rumah. Okey, ini tajuk oleh Hazikah. Okey, seterusnya kumpulan A2 atau kumpulan pengurusan kewangan. Okey, pertama sekali Anis Syahira. Okey, tajuk anda adalah berkenaan dengan 5 tip pengurusan kewangan peribadi dan keluarga. Maknanya 5 tip pengurusan kewangan peribadi dan ini adalah tajuk yang umum lah, macam mana dari segi pengurusan kewangan secara peribadi. Okey, dan juga family ataupun keluarga, mungkin mereka yang telah pun berkeluarga, berpasangan, suami isteri dan sebagainya. Bagaimana dia punya tip, orang kata, pengurusan kewangan tu. Okey. Okey, seterusnya Aiman. Okey, untuk Aiman pula, tajuk anda ialah berkenaan dengan 5 tips simpanan membeli rumah pertama. Okey, 5 tips simpanan macam mana kita nak menyimpan lah, okey, untuk membeli rumah yang pertama. Okey, ini mungkin kita orang kata ilmu kewangan lah. Maknanya Aiman boleh Google lah dia punya info dan sebagainya. Okey, seterusnya Jihan. Okey, untuk Jihan pula, tajuk anda ialah berkenaan dengan 5 tips kewangan, okey, berjimat cemat, okey, semasa krisis COVID-19. Maknanya ketika COVID-19 ni kita tahulah ramai yang terkesan dan terjejas. Jadi macam mana kita nak kongsi 5 tip kewangan untuk berjimat cemat dan sebagainya. Cara nak berjimat cemat, sama ada nak buat checklist ke, ataupun nak budget sesuatu perbelanjaan dan sebagainya. Jadi mungkin Jihan boleh sentuh lah, dan mungkin anda boleh Google juga. Mungkin di luar sana ada yang pernah share mengenai tips ini. Okey, seterusnya adalah Azurin. Okey, untuk Azurin pula, tajuk anda adalah berkenaan dengan 5 tips
membuat simpanan emas pada masa hadapan. 5 tips ataupun cara lah nak buat simpanan emas pada masa hadapan. Jadi mungkin Azuri boleh carilah apa yang terbaik ataupun cara terbaik untuk buat simpanan emas. Seterusnya adalah Atikah. Untuk Atikah pula tajuk anda ialah berkenaan dengan 5 tips simpanan kecemasan pada masa hadapan. Maksudnya 5 tips simpanan kecemasan ni maksudnya macam mana kita nak simpan lah. Untuk kata bahagian kecemasan tu, sama ada kita mungkin boleh letak dalam USB ke. Ini 5 tips simpanan untuk kecemasan. Mungkin juga kita boleh simpan dalam bentuk emas mungkin. Ini antara tip yang mungkin Atikah boleh carilah. Berkenaan dengan 5 tips simpanan kecemasan untuk masa hadapan. Seterusnya Alisa. Untuk Alisa pula tajuk anda adalah berkenaan dengan 5 tips menyelesaikan hutang. 5 tips cara nak menyelesaikan hutang, dan juga menuntut hutang dari kawan-kawan. Maksudnya ini fokus kepada mereka yang pernah berhutang lah, kawan-kawan yang pernah berhutang. Jadi beritahu cara macam mana kita nak menuntut balik hutang kita itu daripada kawan-kawan kita. Mungkin Alisa boleh fikirlah cara ataupun boleh Google macam mana kita punya skill lah. Seterusnya adalah Alia. Untuk Alia pula tajuk anda adalah berkenaan dengan 5 tips pelaburan saham. 5 tips pelaburan saham yang disahkan undang-undang. Sebenarnya kita tahu kadang-kadang saham ni banyaklah scam-scam dan sebagainya. Tetapi walau bagaimanapun ada yang disahkan undang-undang. Itulah saham di bursa dan sebagainya. Jadi 5 tips pelaburan saham. Maksudnya 5 tips macam mana cara-cara kita nak melabur kat saham yang disahkan undang-undang lah. Mungkin Alia boleh cari tajuk ini dekat Google dan sebagainya. Seterusnya kumpulan A3. Kumpulan A3 kumpulan A3 ya. Kumpulan A3 adalah pengurusan perniagaan ataupun bisnes. Yang pertama sekali adalah Nusyurah. Untuk Nusyurah pula tajuk anda adalah kali ini adalah minggu depan adalah berkenaan dengan 5 cara nak buat copywriting power. Mungkin ini anda dah buat ataupun anda sedang belajar dengan Cik Aini dan sebagainya. Mungkin anda boleh gunakan untuk penerangan kali ini, iaitu anda boleh Google juga, tak ada masalah. 5 cara nak buat copywriting power. Maksudnya dari segi headline, dari segi tajuk, dari segi copywriting itu lebih berbentuk storytelling ke, bermaksud lebih kepada penceritaan ataupun pencerita ke. Mungkin copywriting itu lebih kata kita memuatkan emosi-emosi ataupun nama-nama panggilan. Contoh macam sis, bro. Benda-benda tu memainkan peranan emosi apabila membuat copywriting. Mungkin Syurah boleh share lah macam mana nak jadi copywriting sebagai benda yang power lah. Jadi ayat-ayat yang boleh digunakan ke. Cara nak buat copywriting power. Jadi kalau anda Google pun saya rasa tak ada masalah, mungkin anda akan jumpa lah. Seterusnya adalah Haikal. Untuk Haikal pula tajuk anda adalah 5 cara nak kenalkan bisnes. 5 cara nak kenalkan bisnes kepada saudara kawan-kawan terdekat. 5 cara nak kenalkan bisnes kepada kawan-kawan terdekat. Jadi macam mana kita nak kenalkan bisnes ini kepada kawan-kawan terdekat? Sama ada kita nak panggil dia makan ke, buat jamuan ke, ataupun nak terangkan terus kat dia orang kan. Tak ada masalah sebab kawan-kawan kita rapat, kadang-kadang kita boleh direct beritahu ke. Ataupun mungkin kita boleh post dekat Instagram supaya kawan-kawan kita di Instagram nampak, ataupun kita buat live di Facebook. Jadi macam mana cara kita nak kenalkan bisnes ini kepada saudara ataupun kawan-kawan kita yang terdekat, kawan kita yang rapat lah. Mungkin Haikal boleh Google sekalipun, saya rasa banyak lah cara-caranya. Seterusnya adalah AB. Untuk AB pula tajuk anda kali ini adalah 5 cara mudah nak tarik pelanggan. Maksudnya 5 cara mudah nak tarik pelanggan. Jadi kalau AB Google pun saya rasa banyak lah cara ataupun tip kita nak tarik pelanggan. Maksudnya apa yang kita perlu buat untuk tarik pelanggan tu, sama ada kita nak gunakan platform online ke offline ke. Kalau offline mungkin kita boleh kata kita buat jamuan ramai-ramai, kita kenalkan bisnes kita. Itu kata sesi preview dan sebagainya, ataupun kita buat peresmian besar-besaran. Jadi itu contoh offline lah. Tapi 5 cara mudah ni mungkin Abby boleh fikir ataupun Abby boleh Google lah. Mungkin ada yang dikongsikan di dalam internet dan sebagainya. Seterusnya adalah Surya. Untuk Surya pula tajuk adalah berkenaan dengan
5 cara nak jadikan live kita itu jadi power dan juga wow. 5 cara nak jadikan live kita itu jadi power dan juga wow. Maksudnya kalau kita buat live ni, apa cara kita untuk jadikan live kita tu power? Maksudnya mungkin cara kita banyakkan sentuh isu-isu ataupun isu semasa ke kan, ataupun masalah-masalah semasa yang menyebabkan audience ataupun customer yang mendengar live kita itu dia akan rasa dekat di hati. Ataupun live kita tu mungkin kita boleh dari segi persediaan, maksudnya dari segi background belakang, ataupun kita guna kamera yang kita punya kamera tu yang high punya ni lah, high resolution ke, yang menyebabkan kita rasa live kita tu jadi macam orang tengok wow lah. Maksudnya tidaklah kata orang tengok live kita tu ala-ala kadar, tak. Jadi apa cara, sama ada kita nak menyediakan crop, menyediakan studio, ataupun lighting, lampu kena jaga. Ini contoh saya bagi tahulah. Mungkin Surya boleh cari dari Google macam mana dia punya cara kita jadikan live itu jadi power, dan juga wow. Seterusnya adalah Nur Ain Akilah. Nur Ain Akilah, tajuk anda adalah berkenaan dengan 5 cara nak bercakap dan close bila berhadapan dengan customer. 5 cara nak bercakap dan juga close bila berhadapan dengan customer. Maksud ini Nur Ain ni fokus kepada offline. Maknanya 5 cara kita nak bercakap dan close bila berhadapan dengan customer. Maksudnya lebih kepada apabila kita berhadapan customer, macam mana cara kita nak yakinkan customer dengan bisnes kita, dengan produk kita. Ini lebih kepada offline. Offline ni maksudnya kita berjumpa berhadapan. Jadi apabila berhadapan tu, apa cara yang terbaik lah, yang mana Naim mungkin boleh Google mengenai tip ini, ataupun 5 cara bercakap dan juga close bila berhadapan dengan customer. Jadi berhadapan ni mungkin kita boleh fokus kepada offline sebab kita menghadap kan. Tapi pada zaman sekarang mungkin boleh kita katakan, kita bersemuka secara online pun tiada masalah. Maknanya kita berhadapan dengan klien, setelah kita buat Google Meet dengan klien, nak bincang pasal dia punya rumah dan sebagainya. Di situ kita punya berhadapan klien, macam mana kita nak close, nak yakinkan dia. Mungkin kita boleh pakai formal ke mungkin, ataupun kita ada skill-skill lain, ataupun kita sediakan presentation ataupun slide dan sebagainya yang menyebabkan mereka akan yakin dengan kita. Di situ. Jadi inilah tajuk-tajuk di mana fokus kepada internship untuk sesi sekarang. Dan saya harap kita jumpa di minggu depan untuk live di Instagram. Jadi setakat itu saja saya punya pemberian tajuk untuk setiap individu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.